Nabi dengar orang berlari, maka Nabi pun sebutlah. Bila Nabi bagi salam, Nabi sebut, Nabi kata, siapa yang berambat ni? Kata orang Perak, berambat lah. Kita masuk kepada adab datang ke masjid. Yang pertama dia kata tidak berlari lah, kerana ada hadis Nabi SAW, dia salat dalam masjid, Nabi jadi imam, Nabi dengar orang berlari. Nabi dengar orang berlari, maka Nabi pun sebutlah. Bila Nabi bagi salam, Nabi sebut, Nabi kata, siapa yang berambat ni? Kata orang Perak, berambat lah. Siapa yang berambat ni? Sahabat-sahabat kata, kami ada sebahagian daripada kami berambat. Nabi kata, jangan macam tu. Idza ataitumus salah fa'alaikumus sakinah. Bila kamu datang salat, kamu kena tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapat bersama dengan imam, maka kamu salatlah. Apa yang kamu terlepas, maka kamu sempurnakan. Lepas pada itu, makna kamu masbuk lah. Tapi jangan datang salat dalam keadaan kita berlari. Pasal apa Nabi tak bagi? Kerana Nabi bimbang, bila kita datang dalam keadaan berlari, tiba-tiba kita masuk dalam saf, kita angkat takbir, kita tak cukup nafas. Kita tak cukup nafas nak membaca lagi. Kemudian nak ambil udara disebabkan penat lagi, maka mungkin akan membahayakan kesihatan kita. Maka sebab itu datang ke masjid, jangan berlari. Walaupun orang Arab berlari. Biasa kita tengok pergi umrah kan, orang Arab kadang berlari. Kita duk fikir orang Arab ni semua alim dalam agama. Tak. Ada orang Arab yang lebih jahil daripada orang Melayu. Ada orang Arab yang lebih jahil daripada orang Melayu. Tapi ramainya, kalau ulama Arab tu dahsyat lagi lah daripada alim kita. Cuma yang jahil tu memang terlalu jahil pun dah. Jadi, jangan kita ingat orang Arab yang dekat Mekah tu semua buat benda betul. Kadang-kadang dia orang buat mazhab sendiri pun dah. Jangan berlari. Walaupun Arab berlari. Cuma adalah satu riwayat di sisi Ibnu Umar, dia jalan laju. Jalan laju daripada Ibnu Umar. Bila dia dekat Baqi', dia dengar iqamah, dia jalan laju sikit. Kerana Baqi' kan jauh daripada Masjid Nabawi kan. So dia jalan laju sikit. Jalan laju ni tak apa. Cuma jangan berlari. Tak boleh. Baik. Makruh berlari. Baik. Kemudian pahala datang ke masjid, ada hadis Nabi SAW, Nabi janjikan orang yang datang ke masjid ni, setiap langkah dia akan menggugurkan pahala, setiap langkah dia akan meninggikan darjat. Tetapi dengan syarat lah. Dengan syarat dia pergi ke masjid untuk salat. Kalau pergi ke masjid nak curi tabung masjid, tak dapat lah. Pergi ke masjid dalam keadaan dia nak salat. Dan nak dapat kelebihan ni, kelebihan yang langkah, setiap langkah tu mengangkat darjat dan menggugurkan pahala, kita kena ambil wuduk di rumah dulu. Kerana dalam hadis sebut wuduk di rumah. Kita ambil wuduk dengan sempurna di rumah, kemudian kita melangkah ke masjid, akan dapat pahala tu. Pahala setiap langkah yang kita pergi ke masjid. Melangkah ke masjid, setiap langkah tu mengangkat darjat dan menggugurkan dosa. Baik. Sebab itu ada beberapa puak daripada Bani Salamah. Saya tak tahu. Saya punya slide itu terbalik ke tak? Tulisan. Okey. Saya punya terbalik. Saya tak boleh baca. Tak apalah. Nanti kita betulkan. Kita sampai pukul 11. Betul? Baik. Ada lebih kurang dalam sejam suku lagi. Baik. Jadi, kat mana tadi? Saya lupa dah. Ada dalam riwayat Muslim, ada Bani Salamah. Satu puak daripada Bani Salamah, dia minta, disebut kat Nabi dia nak pindah rumah. Lebih dekat dengan masjid. Tapi Nabi kata biar. Tak payah pindah. Kerana rumah yang sedikit jauh daripada masjid, kalau kamu datang ke masjid, setiap langkah tu dikira sebagai pahala. Beza dengan orang yang betul-betul rumah di sebelah masjid. Kan? Kalau rumah di sebelah masjid, mana langkah dia tu tak banyak. Maka Nabi kata tak payah, biar duduk situ jauh sikit tak apa. Kerana bila mana kamu datang ke masjid dalam keadaan rumah kamu sedikit jauh, ia dikira sebagai ibadah. Baik. Kemudian daripada itu doa keluar masjid. Tidak ada doa yang khusus. Adalah beberapa riwayat yang daif yang menceritakan doa keluar daripada masjid ni. Al-Hakim walaupun dia mensahihkan riwayat ni, tapi beliau sendiri mengatakan dalam ulum al-hadis bahawa Asy-Sya'bi tidak mendengar daripada Ummu Salamah, ia dinilai daif oleh Ibn al-Madini, manakala At-Tirmidzi menilainya sahih. Ia khilaf di kalangan ulama kerana ada mu'asarah, iaitu Asy-Sya'bi tidak pernah mendengar daripada Ummu Salamah. Hadis yang di situ tu, dia sebut doa untuk keluar masjid. Kan? Doa untuk keluar masjid. Apa status hadis ni? Status hadis ni ulama berbeza pendapat.
Kenapa berbeza pendapat? Kerana dalam sanad tu ada perawi nama dia Sya'bi. Sya'bi dia riwayat daripada Ummu Salamah. Ini bila kita belajar hadis, belajar fiqh kena belajar hadis sekali. Kerana fiqh tu datang daripada hadis. Baik. Sya'bi riwayat daripada Ummu Salamah. Sya'bi ni pernah kejumpa Ummu Salamah, tidak ada bukti yang jelas. Setakat ni tak ada bukti yang jelas. Maka sebab itu, sebahagian ulama hadis menilainya dhaif. Siapa menilai dhaif? Bukan saya. Yang menilai dhaif ni Ali ibn al-Madini. Siapa Ali ibn al-Madini? Tok guru kepada Al-Imam al-Bukhari. Dia guru pada Imam Bukhari. Dia nilai dhaif, bukan saya. Jangan kecam saya lah. Yang nilai dhaif Ali ibn al-Madini. Tapi sebahagian ulama menilainya sahih. Siapa nilai sahih? Al-Hakim. Al-Hakim dalam Mustadrak menilainya sahih. Tapi dalam masa yang sama, Al-Hakim juga mengkritik dalam kitab dia yang lain. Dia kritik riwayat Sya'bi daripada Ummu Salamah. Dia kata Sya'bi tak pernah dengar daripada Ummu Salamah. Dia syarat hadis sahih ada 5. Salah satu hadis nak jadi sahih, mesti sanad tidak terputus. Maksudnya perawi mesti pergi jumpa direct orang yang sumber riwayat tu. Bila mana riwayat daripada Ummu Salamah, Sya'bi tak pernah dengar daripada Ummu Salamah. Dia dengar dengan perantara. Perantara tu kita tak tahu, maka sanad terputus. Riwayat jadi dhaif. Maka sebab itu Ali bin Madini buat keputusan hadis ni dhaif. Tapi tidak dinafikan Al-Imam Tirmizi, boleh? Okey. Al-Imam Tirmizi mensahihkan dia. Bahkan sebahagian ulama yang lain juga mensahihkan dia. Kenapa? Kerana di sana ada qarinah. Qarinah ni petunjuk. Bukti yang indirect. Yang mengatakan walaupun Sya'bi tak pernah dengar daripada Ummu Salamah secara pasti, tapi Sya'bi ni hidup sezaman dengan Ummu Salamah. Dia hidup sezaman. Dan pernah duduk satu bandar. Takkan tak pernah jumpa. Sebab Sya'bi ni orang besar hadis. Ummu Salamah pula perawi hadis besar. Maka perbezaan itu berlaku disebabkan oleh ijtihad. Walaupun kedua-dua puak ni bersetuju, syarat hadis nak bagi sahih mesti sanad bersambung. Tapi bila masuk ke lapangan, sebahagian kata dia tak pernah dengar, tak ada bukti jelas kata dengar. Sebahagian pula kata tak, dia duduk lama dengan Ummu Salamah satu zaman, takkan tak pernah jumpa kot. Maka sebab itu berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama dalam menilai hadis ni. Baik. Iaitu doa yang kita biasa baca lah. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au adlim au uzlam au ajhal au yujhal alai. Jadi hadis ni berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Apa maksud dia? Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada aku sesat dan disesatkan, gelincir ataupun digelincirkan, ataupun aku menzalimi orang, ataupun aku dizalimi, ataupun aku buat benda yang bodoh, ataupun aku dibodohkan oleh orang lain. Doa ni baguslah. Walaupun dia dhaif, saya berpandangan boleh untuk diamal dalam fadailul a'mal kerana dia doa. Dan doa dia pun maknanya baik, tidak menjadi masalah. Penulis berpandangan dia dhaif, tapi tidak menjadi masalah, boleh diamalkan dalam fadailul a'mal. Ada riwayat yang lain daripada Ali juga dhaif, kerana ada seorang perawi namanya Mujalid, murid kepada Sya'bi, dinilai dhaif oleh para ulama. So ada dua jalan lah. Ada dua jalan di situ. Baik. Ada juga riwayat daripada Anas, yang mana Anas berkata, Nabi SAW bila keluar pada rumah, dia doa. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. فيقال له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي. Anas kata Nabi bila keluar pada rumah, Nabi baca Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang ni kita biasa baca. Zaman saya tadika dulu saya baca doa ni. Kan? Mana-mana ustazah yang mengajar sekolah kafah, ustaz yang mengajar sekolah kafah, dia akan ajar anak murid dia baca doa ni. Doa ni sebenarnya didatangkan ataupun diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahih dia. Ibn Hibban menilai sahih hadis ni. Maksud dia apa? Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Bila kita baca yang ni, akan disebut kepada orang yang baca tu, cukuplah bagi kamu. Kerana kamu telah diberi hidayah, kamu telah diberi perlindungan oleh Allah daripada syaitan. Maka syaitan akan hantar syaitan yang lain untuk goda laki ni,
Tapi dikatakan pada syaitan tu, macam mana kau nak goda satu orang yang telah diberi perlindungan, yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa status hadis ni? Hadis ni dhaif juga kerana sanad dia ada masalah. Ada dua penyakit. Yang saya sebut kat situ, An'anah ibn Juraij. Apa maksud An'anah? Ni mengajar hadis sikit. Saya saja tak terjemah. Sebab kalau terjemah lagi, ada yang main Facebook, ada yang main WhatsApp, sebab dia faham dah. So kalau ambil perkataan yang tak faham tu, paling tidak dia buat nota sikit lah. An'anah ibn Ibn Juraij. Ibn Juraij adalah mudallis. Dia pula Ustaz, mudallis. Siapa mengaji hadis dengan saya, dia tahu lah. Mudallis, perawi yang menyembunyikan nama guru. Perawi yang menyembunyikan nama guru. Macam mana? Katalah dia datang dalam kelas ni, guru baca 10 hadis, dia dengar 5 lagi dia tidur. Masa guru baca 10, sampai hadis yang nombor 5 dia dengar, hadis nombor 6 dia tidur. Bila dia tidur, sampai hadis nombor 10, Syekh kata, okey, kita sambung minggu depan. Dia pun terbangun. Syekh baca berapa? Syekh baca 10 hadis. Alamak, saya dengar sampai hadis nombor 5. Dia tanya kawan dia, hang dengar tak tadi nombor 6 sampai nombor 10? Dengar. Tolong baca kat aku. Aku pun nak juga, tertidur. Masa dia riwayat nanti pada kawan dia, nanti dia nak riwayat pada anak murid. Dia ni, yang belajar sekarang ni, dia akan jadi tok guru. Dia akan jadi tok guru hadis. Dia akan baca pada anak murid. Bila dia baca pada anak murid, patutnya yang 5 baki tadi, dia kena riwayat daripada tok guru dia ke pada kawan dia? Daripada kawan dia. Sepatutnya, sebab dia dengar cuma 5 kan? 5 lagi dia tak dengar direct. Maka 5 yang dia tak dengar direct, sepatutnya masa dia nak riwayat pada anak murid, dia kena kata, kawan saya bagi tahu kat saya daripada guru. Dia kawan saya yang dengar, saya tak dengar, saya tidur. Sepatutnya macam tu. Tapi mungkin kawan dia muda lagi pada dia. Masa dia nak riwayat, dia nak baca nama kawan dia, dia kata, kalau kawan aku muda sangat. Sekali anak murid dia kata, apa Syekh? Ambil pada orang lebih muda pada hang. Jadi dia sembunyikan nama anak murid tu. Dia sembunyikan nama kawan tu. Dia skip. Dia sembunyikan nama, dia terus baca nama guru dia. Hadis yang dia tak dengar tadi. Hadis yang dia dengar, okey. Dia boleh riwayat pada guru. Itu tak jadi masalah. Tapi bila mana dia tak dengar daripada guru secara langsung, dia sembunyikan nama kawan dia, yang ni problem. Yang ni nama dia tadlis. Oleh kerana dia tak dengar langsung pada guru, dia tak sebutlah saya dengar daripada guru. Dia guna perkataan yang nampak macam dia dengar, tapi sebenarnya tak dengar. Dia guna perkataan an, daripada. Dia tak kata dia dengar, memang dia tak dengar pun. Dia kata daripada. Betul tak guru, hadis tu daripada guru dia? Memang daripada guru, cuma dia tak dengar langsung. Dia tak tipu, tapi dia guna helah. Tapi adakah Ustaz semua sanad yang ada an bermasalah? Tak. Bukan semua hadis yang ada an bermasalah. Yang bermasalah, kalau yang guna an tu perawi yang jenis macam ni. Kalau perawi yang tak buat perangai ni, an dia okey. Tapi bila mana perawi tu dilabel sebagai mudallis, buat kerja ni, bila dia guna perkataan an, bermasalah. Kerana berkemungkinan ada perawi yang dia sorok. Maka macam mana nak buat? Bila kita jumpa an digunakan oleh perawi yang dilabel begini, kita kena cari riwayat yang sama, riwayat yang lain, riwayat lain, hadis yang sama dalam kitab-kitab hadis yang lain. Kalau ada, dia sebut secara jelas dia dengar daripada guru dia. Sebab kita tak nak ada perawi yang hilang ataupun disembunyikan. Tuan faham ke? Saya seorang je faham? Faham? Faham. Baik. Maka dalam sanad ni, Ibn Juraij itu dilabel mudallis. Dia jenis buat benda ni. Lepas tu dia riwayat dengan an. Dan kita cari sanad yang lain, riwayat yang lain untuk hadis yang sama, tak ada riwayat yang sebut dia dengar daripada guru dia. Semua an. Maka kita hukum dhaif hadis ni. Itu yang pertama. Yang kedua, tafarrud Ibn Juraij. Ibn Juraij, dia adalah perawi yang okey, tapi dia bertafarrud dalam hadis ni. Tafarrud ni bersendiri. Bersendiri dalam riwayat. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Seorang perawi, katalah saya mengajar hadis. Saya tengok muka-muka familiar ada ni dekat Dewan Imam Syafi'i. Saya tiap bulan saya turun Dewan Imam Syafi'i. Tak seberang kan? Seberang kan? Baik. Saya turun setiap bulan, sekali sebulan. Bila saya turun sekali sebulan, ada muka-muka yang familiar. Dan orang pun tengok, dia ni kalau Dr. Zaimi turun mengajar, mesti ada muka dia. So dia ni dikenali sebagai mulazim, orang yang melazimi kelas saya. Orang yang melazimi saya.
Dan ada pun orang yang memang mana saya pergi dia ikut. Ada seorang tu dia sampai nak, dia kata tak apa, doktor nak pergi kuliah mana-mana, saya bawa kereta, saya bagi satu orang driver. Saya kata saya tak mahu. Sebab saya kan datang pada opsi jauh kan. Kalau duduk KL tu okey lah. Tapi ada orang offer, dia nak ikut, dia kata. Maksudnya ada orang yang nak melazimi kita. Jadi kalau dia melazimi saya musafir dia ikut, saya mengajar di KL pun dia datang kelas, kita kata perawi ni perawi yang mulazim, yang duduk dengan saya. So kalau dia ni memang diiktiraf sebagai anak murid kanan saya, maka kalau dia bersendiri bawa satu riwayat daripada saya yang orang lain tak tahu, logik tak? Logik lah. Sebab dia memang sama saya. Tapi bila mana satu orang datang kelas saya 2 kali je, datang 2 kali je, walaupun dia tu siqah, walaupun dia tu dipercayai, tapi dia bukan melazimi, datang sekali 2. Mungkin waktu haji dia jumpa. Kan zaman dulu dia orang nak jumpa waktu haji je. Seorang daripada Yaman, seorang daripada Syam. Bila nak jumpa? Waktu haji. Sekali je jumpa. Tiba-tiba dia bawa satu riwayat yang orang lain tak bawa. Anak murid kanan tak bawa. Problem tak? Problem. Akan menjadi tanda soal. Maka sebab itu tafarrud menunjukkan sesuatu. Iaitu menunjukkan kesilapan yang berlaku dalam riwayat. Dan sanad juga terputus. Kata Imam Tirmidzi dalam Ilal Al-Kabir, dia kata, Sa'altu Muhammad an hadal hadith. فقال حدثوني عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج بهذا الحديث ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث ولا أعرف له سماعا منه. Kata Imam Tirmidzi, saya bertanya Muhammad tentang hadis ni, hadis yang di atas tadi. Siapa Muhammad? Imam Tirmidzi kata saya bertanya Muhammad. Siapa Muhammad? Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari, dia tanya, Imam Tirmidzi anak murid Imam Bukhari. Dia tanya, aku bertanya Imam Bukhari tentang hadis ni. Kata Imam Bukhari, mereka membacakan kepada aku hadis ni daripada Yahya bin Sa'id, daripada Ibn Juraij, tetapi aku tidak pernah mengetahui Ibn Juraij pernah riwayat daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, melainkan hanya hadis ni saja. Itu yang kata tafarrud tadi. Itu yang kata tafarrud, maksudnya dia bersendiri. Ibn Juraij riwayat daripada Ishaq. Dan Imam Bukhari kata, aku tak pernah tahu hadis lain yang Ibn Juraij riwayat daripada Ishaq. Dia seorang-seorang yang riwayat untuk hadis ni saja. So problem. Kemudian kata Imam Bukhari, wala a'rifu lahu sama'an minhu. Setahu aku tidak pernah tahu Ibn Juraij pernah mendengar daripada Ishaq. So ada 3 masalah. Yang pertama, dia gunaan Ibn Juraij riwayat daripada Ishaq guna perkataan an. Dia tu mudallis, menunjukkan sanad terputus. Yang kedua, dia bersendiri. Yang ketiga, Bukhari kata memang confirm dia tak pernah dengar daripada Ishaq. So sanad ni dhaif. Kata Daraqutni, yarwihi Ibn Juraij wa ikhtulifa anhu. Daraqutni ni ulama hadis, dia komen juga hadis ni dalam kitab dia Ilal. Dia kata hadis ni riwayat Ibn Juraij, berlaku perbezaan dalam riwayat. Ibn Juraij riwayat pada anak murid. Anak murid dia sendiri berbeza-beza, bercanggah masa riwayat hadis ni daripada dia. Dia kata Yahya bin Sa'id Al-Umawi dan Hajjaj bin Muhammad riwayat daripada Ibn Juraij daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Manakala Abdul Majid bin Abi Ruwad yang merupakan anak murid kanan kepada Ibn Juraij, dia kata huddithu an Ishaq. Aku dikatakan Ibn Juraij dengar daripada wakil yang lain daripada Ishaq. Sini. Tuan tak faham ni saya tahu. Tengok muka berkerut dah. Dia benda ni teknikal sikit. Sekarang ni Ibn Juraij dia ada anak murid. Masa dia baca hadis ni dia ada anak murid. Sebelum nak baca teks, dia kena baca sanad dulu. Betul? Hadis nak baca sanad dulu. Sanad tu sanad dia. Bila dia baca hadis, anak murid dia ramai lah. Tapi anak murid dia kali ni ada 3 orang. Ada 3 orang. Siapa dia? Yahya bin Sa'id dan Hajjaj dan juga Abdul Majid. 3 orang. Yahya, Hajjaj, Abdul Majid. 3 orang. Bila 3 orang ni riwayat kemudian kepada anak murid masing-masing, mereka baca hadis yang sama, mereka riwayat daripada Ibn Juraij, tok guru mereka. 3 orang anak murid dengar daripada syekh yang sama, tapi baca sanad beza. 2 orang, Yahya dan juga Hajjaj, bila baca hadis ni dia kata,
daripada guru kami Ibn Juraij, yang mana Ibn Juraij dengar ataupun riwayat daripada Ishaq. Boleh faham? Sampai situ faham lah. Abdul Majid dia riwayat daripada Ibn Juraij. Kemudian dia kata, Ibn Juraij ada orang bagi tahu kat dia. Yang orang yang bagi tahu kat dia tu dengar daripada Ishaq. So maksud dia bukan Ibn Juraij dengar terus. Ibn Juraij dibagi tahu pada orang. Siapa orang tu? Tak tahu. Orang tu tak dikenali. Tapi orang tu yang bagi tahu kat Ibn Juraij dia dengar daripada Ishaq. Ada beza tak? Ada beza. Kalau ikut yang pertama nampak macam okey. Yang kedua ada problem. Sebab ada perantara yang tak dikenali. Perawi yang tak dikenali. Siapa perantara tu? Wallahu a'lam, tak tahu. So ada 3 orang sekarang ni. 2 orang sama riwayat, seorang riwayat berbeza. 2 orang riwayat dengan sanad yang bersambung, seorang riwayat ada perantara dan tak diketahui siapa perantara tu. Clear? Sekarang ni ada 3 orang. Riwayat siapa yang kita nak pakai? Riwayat mana satu yang betul daripada Ibn Juraij? Bila kita tengok antara 3 orang ni, Abdul Majid ni orang yang melazimi Ibn Juraij. Abdul Majid, dia melazimi. Maksudnya dia adalah perawi yang paling kuat melazimi Ibn Juraij, maka sebab itu riwayat Abdul Majid itu betul. Sebab itu Daraqutni kata sebenarnya sanad terputus, so dhaif. Walaupun sanad terputus tapi dia dhaif ringan, boleh guna dalam fadailul amal. Sebab itu saya kata, tapi keduanya boleh diamalkan kerana dia bab fadailul amal. Baik.